الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى على هذه النية وإلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه ولمشايخنا الكرام ولمصنف الإمام الغزالي رضي الله تعالى عنه وللشارح الشيخ محمد النووي الجاوي شيء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah, puji-pujian bagi Allah Subhanahu wa taala dengan limpah dan kurnia-Nya dapat kita bersama-sama pada hari ini untuk kita sambung mudzakarah kita di dalam kitab Maraqil Ubudiyah, syarah kepada kitab Bidayatul Hidayah yang disyarahkan oleh Al-Imam An-Nawawi Al-Jawi. Jadi insya-Allah hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sambung kita punya muzakarah kita pada muka surat XV1. Baik. Pada ayat As-Sawi berkata tu. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif hafizahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. As-Sawi berkata, ni Imam As-Sawi. Imam As-Sawi ni dia karang banyak kitab, antara ulama yang hebat dalam usuluddin. Antaranya ada Hasyiah Sawi, syarah bagi Jauharah Tauhid. Ya. Dan di kitab Jauharah Tauhid ini karang oleh Imam Ibrahim Al-Laqani dan lain-lain lagi lah. Ya, baik. Kata Al-Imam As-Sawi berkata, syariat adalah hukum-hukum yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia berkait dengan hukum hakam. Ya, di sudut perintah, larangan, yang di dalamnya ada wajib, sunat, harus, makruh, haram. Dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, syariat ni daripada Allah Subhanahu wa taala. Berupa hal-hal yang wajib, sunat, haram, makruh dan mubah. Mubah ni harus. Ya. Mubah ni maknanya harus. Dan mubah kepada kita. Itu makna syariat. Maknanya syariat ni perkara zahir. Ya, hukum hakam. Hukum hakam zahir dipanggil. Ya. Baik. Ada yang mengatakan syariat adalah mengamalkan agama Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah dan menjauhi larangan.
Itu yang dia mengatakan syariat itu adalah amal agama, jalan perintah dan jauhi larangan. Adapun amal agama, jalan perintah, jauhi larangan, itu tetap juga di bawah hukum wajib, sunat, makruh, harus, haram. Sama juga, ya, baik. Tariqah. Tadi syariat, ini tariqat. Tariqah adalah mengamalkan hal-hal yang wajib dan sunat, meninggalkan hal-hal yang dilarang, mahupun hal-hal yang mubah. Maknanya apa? Meninggalkan perkara yang haram dan makruh, juga meninggalkan perkara harus. Makna meninggalkan perkara harus ni tak berlebih-lebihan pada perkara harus. Itu dia. Baik. Ini disebutkan oleh Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin. Makna seorang itu berjalan atas jalan tariqah adalah dia mengamalkan yang wajib dan sunat, meninggalkan yang makruh dan haram, dan tidak berlebihan pada perkara harus. Ini tiga ni. Ya. Dia buat perkara wajib dan sunat, tinggal makruh dan haram, dan tak berlebih-lebihan pada perkara harus. Tu. Buat wajib sunat kita tahulah. Ya. Meninggalkan haram makruh tu pun tahulah. Tak berlebihan dalam perkara harus. Misalnya, perkara harus ni apa? Harus ni tidur, haruslah. Cakap, harus. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tak berlebihan ni maknanya apa? Kurang tidurnya, kurang bercakapnya, gitu. Dan sebagainya. Baik. Kemudian katanya lagi, surat 11. Kalau buku lama. Kalau buku lama, surat 11. Dapat? Ya? Baik. Buku biru itulah, kalau buku biru tu. Saya pun lupa nak bawa buku tu. Bawa buku kuning. Ya? Baik. Tuan-tuan hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tariqah. Dan berlebihan, sambung tadi tu nak, maupun hal-hal yang mubah dan berlebihan. Dia mubah yang berlebihan tu. Yang berlebihan, dan tu mungkin salah terjemah. Meninggalkan hal-hal yang dilarang maupun hal-hal yang mubah yang berlebihan. Hal-hal yang harus, yang mana perkara harus tu yang berlebihan, itu ditinggalkan. Serta berhati-hati, iaitu berlaku wara'. Wara' ni apa dia? Berhati-hati atas setiap perkara, itu dikatakan wara'. Maka wara' ni kita kata jalan yang halus dan teliti. Disebutkan oleh Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu, bahawa wara' ini meninggalkan syubhat, dan tidak berlebih-lebihan pada perkara harus. Ini wara'. Ini wara'. Meninggalkan syubhat. Syubhat ni apa? Antara halal dengan haram. Kita nak kata ni halal, sanksi pula. Kita nak kata ni haram pun nampak macam orang Melayu kita pun makan, contohlah. Contohnya apa kita kata? Contohnya produk lah. Dia tengok. Contoh apa lagi? Contoh ada air dijual di satu kedai ni, diletakkan di dalam bahagian botol arak. Kan?
yang dibuat oleh kilang, latih diri dengan tidak tidur, lapar dan diam, dan lain. Banyaklah nak. Maknanya ini jalan tariqah. Jalan tariqah ni jalan mujahadatun nafsi. Jalan yang dia akan mujahadah dirinya, latih dirinya. Latih diri ni dengan apa? Kenal dulu 7 anggota yang menjadi pintu kepada masuknya penyakit hati. Maksiat zahir, maksiat batin. Ni 7 anggota ni, kena kenal dulu. Mana pintu dia? Caranya dengan mujahadah diri ni, latih diri. Latih diri dengan apa? Dengan kurangkan benda-benda yang disukai oleh nafsu. Tambahan dipanggil. Apa ubat tambahannya? Ditambahkan amal. Bukan tambah ada tu sampai terlebih dos. 3 benda ni ya. Nabi wasiatkan kepada Sayyiduna Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Tapi lama kelamaan dia tambahlah. Bila dia tengok dos dah tak cukup. Itu. Ni bab sangka ni teruk sangat kan. Bab hasad. Bab hasad ni semua ni boleh bawa rosaknya. Sangka ni ada sangka yang dibolehkan, ada sangka yang diharamkan. Itu dia. Jadi sangka-sangka yang dibolehkan ni untuk benda-benda yang bawa maslahat yang baik dalam hati kita. Tapi dalam masa yang sama kena doakan dia supaya dia berubah. Tu. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah, tapi sangka ni kita dengar berita, kita buang penyakit, sekat penyakit. Tahalli, masukkan sifat yang baik, tambah dos. Kan? Kekalkan dos ubat tu. Tu. Sebab tu disebutkan dah masuk sifat-sifat yang baik dalam dirinya. Kemudian dijaga, dirawat dengan ubat-ubat yang tertentu, maka dia akan dapat hakikat sihat tu. Tu. Maknanya apa? Hakikat kenal Allah Ta'ala. Dia akan sampai kepada tajalli. Kenal Allah Ta'ala. Ma'rifah Allah Ta'ala. Dengan ma'rifah yang mana hatinya sentiasa musyahadah kepada Allah. Kerana hati dia telah dikosongkan daripada ghairullah, makhluk. Itu dia. Baik. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, itu tariqah. Ya. Haqiqah, yang ketiga. Selalu kita sebut kan, syariat, tarikat, hakikat. Kemudian masuk makrifat, semualah. Ya. Baik. Hakikat adalah memahami hakikah segala sesuatu. Seperti menyaksikan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Menyaksikan zat dan rahsia-rahsia Al-Quran. Rahsia-rahsia larangan, kebolehan dan ilmu-ilmu ghaib yang tidak bisa, tidak bolehlah diperoleh dari seorang guru, melainkan dipahami dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hakikah. Apa makna hakikah ni? Ini yang banyak orang salah. Dia kata apa? Memahami hakikah segala sesuatu seperti menyaksikan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Macam mana tu? Dia tengok sesuatu, dia tengok aghyar. Aghyar ni selain daripada Allah. Dia tengok makhluk. Dia tengok depan mata dia ni. Dia tengok dinding, jam, TV dan sebagainya. Dia tengok orang, manusia dan sebagainya. Apa yang dia nampak depan dia dipanggil aghyar, selain Allah. Ataupun dipanggil makhluk.
Baik. Bila dia tengok, secara zahirnya dia nampak makhluk lah, itu secara zahir. Tapi kalau hatinya itu telah takhalli dan tahalli, tadi telah di-tag segala sakit dan dirawat segala sakit tu, maka hatinya itu akan hilang segala aghyar tadi. Hatinya tadi tu bila telah takhalli dan tahalli, maka akan hilang segala aghyar. Maksudnya selain daripada Allah tu akan hilang, makhluk tu akan hilanglah hati dia. Itu dia. Pada mata hati dia tu, makhluk dah hilang, tak nampak makhluk. Menjadikan mata hati dia ni nampak Allah semata-mata. Menjadikan mata hati dia nampak Allah semata-mata. Walaupun mata zahir dia nampak masjid, nampak jam, nampak TV, nampak dinding, nampak kipas, mata zahir, mata kepala, mata biji mata ni yang ada sifat melihat ni. Tapi mata hati batin dia memancarkan nur, ni cahaya ma'rifah. Setelah jadi sihat dari itu, diberikan ubat, dihilangkan segala penyakit, jadi sihat. Maka dengan sihatnya itu dia akan nampak sekalian makhluk ni hakikat bahawasanya Allah Ta'ala lah yang menjadikan sekalian alam ni. Tu. Sebab tu bila hakikat dia nampak, maka mata dia tengok makhluk, dia akan nampak hakikat yang terzahir daripada makhluk tersebut ni, interpretasi terzahirnya daripada makhluk tersebut segala sifat-sifat, segala. Bila pandang ni, ada nampak syukur tak pada Allah Ta'ala? Tu. Ada terbit syukur tak dalam hati ni? Alhamdulillah, ya Allah dapat duduk hari ni, pada ni. Itu yang kita kata tu, mata hati itu pandang kepada Allah tu. Walaupun mata zahir tuan-tuan, nampak ni kita duduk macam ni je, setiap minggu sama je. Tapi mata hati kita ni nampak Allah yang menentukan kita ada di sini. Terzahirlah sifat iradahnya Allah. Tu. Daripada kita nampak di sini ni, secara mata kepala kita ni, terzahirnya pada mata hati kita bahawa Allah bersifat dengan sifat iradah, yakni maha berkehendak. Kerana tanpa kehendak dia, kita takkan di sini. Tu. Nampak je secara mata kepala, mata zahir kita berada di sini. Terzahirnya bahawa Allah Ta'ala itu bersifat dengan sifat kudrah, maha berkuasa. Tanpa sifat kudrahnya, sifat maha berkuasanya, kita takkan dijadikan untuk berada di sini pada hari ini. Tu terzahir tu. Terzahir segala asma Allah Subhanahu wa Ta'ala, Qadir, Khaliq dan sebagainya. Semua nama-nama Allah juga terzahir dengan kita melihat dengan musyahadatul qalb, iaitu apa? Hudurul qalbi ila Allah, sentiasa hadir hati kita ni kepada Allah Ta'ala. Kadang-kadang dalam keadaan sedar tak sedar tu, sebab itu dipanggil ahwal. Dipanggil ahwal, sedar tak sedar. Kita dah tengok ni, kita syukur. Masa itulah sedang datangnya ahwal. Ahwal ni apa? Hal keadaan hati dia sedang melihat kepada Allah. Tapi bagi para wali, setiap masa hudurul qalb, setiap masa hatinya hadir kepada Allah. Ini bagi para wali Allah Ta'ala. Tapi kita ni dapat sekali-sekala pun jadilah. Kan? Dapat ahwal tu, kadang-kadang dapat hal keadaan hati kita ni memandang Allah Ta'ala pun sekali-sekala jadilah. Dan benda ni kena latih lagi. Supaya apa yang kita nampak pada mata zahir kita ni, semua terus kita pandang pada Allah. Datang syukur, datang terzahir pada apa yang kita nampak tu, segala sifatnya, segala asma'nya, segala perbuatannya, gitu. Itu dia. Nak mengaji lebih ni, kita usul tahqiq dan lain-lain lah kan. Itu bahasan ni panjang lah. Baik. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah orang yang dapat haqiqah, yang dah sampai ke tahap haqiqah.
Iaitu dia ni musyahadah pada setiap masa. Setiap masa dah. Itu dia. Menyaksikan zat dan rahsia-rahsia Al-Quran. Mana menyaksikan Allah ni tuan-tuan. Dia kata sini menyaksikan zat, mana menyaksikan Allah. Apa makna menyaksikan Allah? Bukanlah bermakna kita melihat Allah sebagaimana kita melihat makhluk. Itu bukan. Seperti mana ada orang dia bagi satu cara nak khusyuk solat. Dia kata kalau nak khusyuk solat, maka anggap Allah depan kita. Kan? Kacau juga tu. Rasakan Allah Ta'ala tu depan kita. Itu tak boleh gitu. Bukan begitu makna yang Nabi SAW sabdakan tentang ihsan. Bila ditanyakan kepada Nabi SAW, anta'budallaha ka'annaka tara fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Iaitu ibadahlah olehmu anta'budallaha, bahawasanya kamu beribadah kepada Allah ka'annaka tara, seolah-olah kamu melihatnya. Fa illam takun tarahu, sekiranya kamu tak dapat melihatnya, fa illam takun tarahu fa innahu yarak, maka rasakanlah dia melihat kamu. Apa makna daripada hadis tu yang dikatakan maqam ihsan tu? Maknanya orang yang dah sampai ke tahap-tahap yang mendapatkan hakikah tajallinya Allah Subhanahu wa taala dalam mata hati dia. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, makna melihat Allah Taala ni sebagaimana saya katakan tadi, iaitu mata zahir dia lihat makhluk, hati dia ingat Allah. Itu makna melihat Allah. Bukan bermakna melihat Allah itu dengan maksud dia membayangkan Allah depan dia. Bukan. Dia tak boleh. Allah ni disebutkan oleh Imam At-Tahawi, wa ma khatara bil bal. Tak boleh kita nak bayang Tuhan tu macam mana, Tuhan tu depan kita ke, Tuhan tu belakang. Tak boleh. Bukan, itu bukannya akidah kita. Membayangkan Tuhan itu makhluk dan itu tidak dibolehkan. Itu dia. Baik. Kalau tak mampu, hati kita ni sentiasa hudurul qalb, tak mampu hati kita ni sentiasa ingat Allah Ta'ala dalam salat tu, tak mampu, maka rasakanlah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu melihat kita. Maknanya apa? Ketahuilah bahawa Allah Ta'ala itu bersifat dengan sifat ilmu, maha mengetahui zahir dan batin kita. Maka apa yang terlintas pada batin, ketahuilah Allah Ta'ala tahu zahirnya dan batinnya. Itu maknanya. Bukan kita bayang Allah duk tengok sekarang ni. Bukan bayangkan Allah tengah tengok. Maknanya membayangkan dengan makna seolah-olah kita melembagakan, ataupun kita kata apa, ada sesuatu depan kita tengah tengok kita. Bukan begitu. Merasakan Allah melihat kita. Tu. Baik. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan rahsia-rahsia Quran, sir-sir Al-Quran, yakni mukjizat Al-Quran, dengan dia ini diberikan hakikah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan dapat tadabburkan Quran itu dengan hatinya. Lisannya menyebut, hatinya merasa. Itu dia. Rahsia-rahsia larangan, dia akan faham kenapa ada larangan. Dia akan mudah dipahamkan oleh Allah Ta'ala. Rahsia-rahsia kebolehan, maknanya boleh satu benda. Dan ilmu-ilmu ghaib, maknanya dibukakan mafatihul ghaib, dibukakan kepadanya ilmu-ilmu ghaib, futuh ghaibiyah, jadi dibukakan kepadanya ilmu-ilmu ghaib yang tidak bisa diperoleh dari seorang guru. Maknanya apa? Maknanya kita kata, bila dia tajalli ni, merasa tadi ni dengan mata hati dia, musyahadah dia dengan mata hati dia kepada Allah Ta'ala, maka itu sebenarnya sudah bukan di bawah kuasa bimbingan guru.
Kuasa bimbingan guru ni hanya takhalli dan tahalli. Itu dia. Dia faham? Ketinggi sangat ni. Tinggi sangat bahaya juga kan. Itu dia. Takhalli dan tahalli. Bimbingan guru ni dua ni. Jadi guru ni dia akan bimbing macam mana nak kenal penyakit hati, apa ubat dia, sampai kepada tahalli, apa ubat dia, sifat mahmudah apa yang kita kena letakkan dalam diri. Allah Ta'ala akan buka pintu-pintu tajalli, jadikan kita ni orang yang musyahadah kepadanya, mata hati kita hanya melihat kepadanya. Itu anugerah Allah Ta'ala dah. Ya. Itu anugerah Allah Ta'ala dah. Itu bukan di bawah kuasa guru lagi dah. Guru ni hanya takhalli dan tahalli. Dia ajar dua ni saja. Dia ajar macam mana nak kenal penyakit, macam mana nak halang penyakit. Kemudian dia ajar kita macam mana nak letak dos ubat dia dan sebagainya. Itu je. Tahap tu je. Itu guru. Tapi guru yang nak ajar tu, mestilah dia pun dah diberi rezeki oleh Allah, anugerah oleh Allah untuk takhalli tadi, musyahadah pada Allah Ta'ala. Maka guru yang telah diberi anugerah oleh Allah Ta'ala, dia telah menjalani takhalli dan tahalli. Kerana tu dia boleh ajar takhalli dan tahalli kepada orang lain untuk sampai kepada anugerah Allah, iaitu tajalli. Minta maaf lah kalau tinggi sangat, kalau minta maaf jugalah. Saya pun tak tahu dah macam mana nak rendahkan ni. dia sebenarnya istilah je, takhalli tahalli ni. Tuan-tuan faham takhalli, tak faham tahalli, faham tajalli, selesai masalah. Itu dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maknanya tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, guru ni dia hanya ajar bimbing takhalli, kenal penyakit, buang penyakit. Tahalli, guru ni akan bimbing tahalli juga, iaitu apa? Masukkan sifat-sifat yang baik. Dia akan ajar kita apa sifat yang baik. Biasanya sohbah lah. Sohbah ni apa dia? Duduk dengan guru ni, kita akan tahu apa perkara yang baik. Kita akan tengok akwal dia, perkataan dia. Kita akan tengok dia punya af'al dia, perbuatan dia. Tu duduk dengan guru tu. Sebab tu sohbah ni penting. Bukan maknanya duduk dengan guru kena duduk serumah ke, bukan. Maknanya selalu berdampingan dengan guru tu. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah, itu sampai tahap tu je guru ni. Nak diberikan anugerah, sampaikan hati dia sentiasa hadir kepada Allah Ta'ala, itu anugerah tu daripada Allah Ta'ala. Kuasa guru dah tak sampai itu dah. Maknanya apa? Didikan guru dah tak sampai itu dah. Dia cuma tunjuk jalan dia. Yang nak buka kuncinya ni, itu semua dengan anugerah daripada Allah SWT. Dia tunjuk jalan je nak masuk pintu tu. Tu. Itu dia. Baik. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maknanya sebelum tu kena dibimbing guru juga macam mana sekalipun. Ada tak boleh tiba-tiba dia claim kata saya ni dah sampai hakikat ni. Tak boleh lah. Itu dia. Baik. Yang tidak bisa diperoleh, maknanya tak mungkin diperoleh daripada seorang guru, melainkan dipahami dari Allah. Maknanya dengan anugerahnya Allah Subhanahu wa taala. Itu dia. Wallahu taala a'la wa a'lam. Boleh kasih kata kat sini boleh insya-Allah. Jadi kita berhabis bab syariat, tarikat, hakikat. Kena sambung lagi macam mana? Berisau juga. Baik. Ada soalan ke ada? Ya. Tawaduk dengan qanaah. Apa beza antara tawaduk dan juga qanaah? Itu dalam perbahasan ilmu tasawuf kita. Secara ringkasnya kita kata tawaduk ni hatinya rendah dengan merasakan bahawa dirinya itu penuh dengan aib dan celah.
penuh dengan aib dan celah. Sehingga bila dia melakukan suatu amal ibadat, maka dia akan kenal hakikat diri dia, sehingga tidak hadirnya ujub, takabur, riak dan lain-lain, kerana dia tahu diri dia ni banyak kurang. Itu tawadhu'. Nanti disebut dalam hadis, man tawadha'a lillah rafa'ahu Allah. Bila dia tawadhu' kerana Allah, Allah angkat diri dia. Maknanya dalam seluruh kehidupan kita, dalam kerjanya, dalam muamalahnya, komunikasinya, dalam apa sahaja, maka sentiasa kena ada kerendahan hati, merasakan diri ini penuh dengan aib, cacat, celah dan sebagainya. Kita kenal diri kita siapa. Tu. Ni antara ubat yang sangat kuat untuk menghilangkan segala penyakit hati. Yang mana ubat yang pertama sekali, para ulama kata ubat yang paling utama sekali taubat dulu. Taubat dulu. Ya. Taubat ni, ini disebutkan oleh Imam Abdullah Al-Haddad dalam Adab Sulukil Murid, dalam kitabnya Adab Sulukil Murid. Juga disebutkan oleh Imam Ghazali. Cuma ada beberapa ulama dia kata bukan taubat ni pintu pertama. Dia banyaklah kan. Ya. Khilaf pula lah ulama. Tapi kebiasaan para ulama kata nak sampai kepada pintu tajalli tadi tu, anugerah Allah Ta'ala tu, mesti dengan pintu taubat dulu. Mesti mula dengan taubat dulu. Dalam masa yang sama masukkan tawadhu', kerendahan hati, tazallul, iaitu kita merasakan kehinaan hati kita. Sehinggalah apabila kita merasakan kehinaan hati kita, takkan ada ananiyah. Apa makna ananiyah? Keakuan dalam diri. Akulah yang salat, akulah yang puasa, akulah yang zakat, akulah yang haji. Itu tak ada. Maknanya apa? Ya, secara zahirnya lah sayalah yang solat, tapi dia tidak meletakkan secara sepenuhnya melalui kalam zahir dia, akulah yang solat. Tak. Walaupun kalam zahir dia akulah yang solat, tapi dia tahu hakikatnya aku takkan mampu solat melainkan dengan taufik hidayah Allah Ta'ala. Tu. Tu dia. Ini tawadhu'. Yang kedua, qanaah. Qanaah ni apa? Qanaah ni dia merasa cukup. Merasa cukup ni dengan makna apa? Syukur dia kepada Allah Ta'ala, sehingga tidak ada hasad, tak ada benda-benda yang lain. Sifat-sifat yang tidak baik itu tak ada. Hasadnya, sebab biasanya orang yang tak qanaah ni, dia akan timbul banyak ar-raghbatu bid-dunya, iaitu keinginan dengan dunia itu akan makin banyak. Akan adanya lagi penyakit-penyakit yang lain, iaitu hasad dan sebagainya. Dia tengok orang lain lebih daripada dia, dia akan geram. Tu. Maka qanaah ni dia lebih kepada syukur atas apa yang Allah Ta'ala beri. Rasa cukup dalam diri dia. Bukan bermakna sebahagian orang dia kata, tengok tu orang tu tak rasa cukup lah, tak habis-habis lagi siang malam dia kerja, dia tu tak ada sifat qanaah lah. Salah faham tu. Qanaah tu itu datang daripada hati, syukur daripada Allah Ta'ala. Maknanya dia dapat, dia syukur, dia rasa cukup atas apa yang Allah beri. Itulah disebut sebagai qanaah. Walaupun yang dia usahakan itu banyak sekalipun, datang dalam hati dia rasa syukur dengan Allah beri dan rasa cukup dengan Allah beri. Walaupun mungkin gajinya itu kita kata bulanan 10,000 sekalipun, 20,000 sekalipun. Dah 20,000 dah, dia cari lagi rezeki. Apakah itu bukan bermakna dia ada qanaah? Adakah itu dengan makna dia tak ada qanaah? Tak, belum tentu. Boleh jadi dia cari lagi tu 30,000 contohnya, dia cari lagi 40,000 duit dalam sebulan. Boleh jadi dia adalah orang yang paling qanaah daripada orang yang mungkin gajinya hanya 2,000.
Ada apa? Qanaah ni bab hati. Dia perkara hati ni. Dia bukan bab zahir. Macam mana zuhud, kita kata apa? Orang kata kalau dia ni ada rumah besar, kereta besar dan sebagainya, oh dia ni tak zuhud ni. Kan? Zuhud tu urusan hati. Apa makna zuhud? Zuhud tu iaitu tak cinta pada dunia. Itu zuhud. Dan dia kenal hakikat dunia ni akan binasa. Itulah zuhud. Walaupun rumahnya besar sekalipun, keretanya dan sebagainya, tapi hati dia mengetahui bahawasanya yang dia paling cinta itu Allah Ta'ala. Dia mengutamakan tanggungjawab dia kepada Allah lebih daripada yang lain. Dan dia tahu bahawa apa yang ada dengan dia itu akan binasa. Bahkan Al-Imam Ghazali beritahu, orang yang zuhud ni, iaitu apa? Kalau hilang daripada dia sesuatu, maka dia adalah orang yang paling mudah untuk redha, sabar syukur kepada Allah. Itu dia. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dia kena tahu betul-betul segala sifat mahmudah ni, sifat yang baik ini, untuk kita letakkan dalam hati kita, yang disebutkan sebagai peringkat yang kedua, itu tahalli tadi tu, supaya kita tak salah faham. Itu sebab tu kena ada pengajian yang lebih khusus dalam bab tasawuf. Wallahu taala a'la wa a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم اجعلنا من الذين ينظرون الكتاب نظرة واحدة ويحفظون ما فيه ويفهمون به ويعملون به ويعلمون به ويبلغون به. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأصحاب الحقوق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.